Sejarah nenas telah diperkenalkan di tanah Melayu pada abad ke-16 oleh orang Portugis selaras dengan perkembangan tanaman getah. Pada tahun 1921, nanas mula ditanam secara kontan dan kini terus berkembang dan diusahakan secara peladangan di kawasan tanah gambut terutamanya di Johor. Nenas adalah tanaman jenis tropika. Di Malaysia, penanaman jenis varieti Josephine dan juga N36 sahaja yang mampu menembusi pasaran ekspor Malaysia kerana mempunyai daya tahan yang tinggi. Namun kini terdapat satu lagi jenis varieti nenas yang diusahakan oleh Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia, iaitu nenas manis MD2. Nenas Dinar atau lebih dikenali dengan nama MD2 adalah satu varieti nenas hybrid yang terbaik serta mempunyai nilai komersial tinggi di pasaran antarabangsa. Keunikan warna, keharuman aroma, jangka hayat buah yang panjang serta keranumannya menjadikan buah ini mengatasi varieti nenas yang lain. Nenas MD2 ini juga mempunyai kandungan gula tinggi dan mempunyai kulit berwarna kekuningan apabila matang. Amalan teknologi, teknik dan kaedah penanaman pokok-pokok nenas MD2 dilihat lebih bersistematik dengan jarak tanaman 8 inci di antara pokok dan barisan. Ini lebih dikenali sebagai kaedah tanaman padat di mana barisan sepanjang 100 kaki akan disediakan. Selepas itu, batang atau sulur nenas ditanam pada semua barisan dengan jarak 1 kaki di antara pokok dan 1 kaki di antara baris. Pembiakan menggunakan sulur nenas merupakan satu lagi kaedah yang diguna pakai. Batang nenas yang sihat dan bebas penyakit dipilih, kemudian dipotong dengan saiz 5 hingga 8 cm. Keratan sulur nenas kemudian direndam dalam larutan benomil tidak kurang 5 minit berkepekatan 10 ppm untuk membasmi kulat. Keratan tersebut kemudiannya ditoskan dan kemudian ditanam di tapak semayan dengan jarak 10 cm kali 10 cm untuk 10 baris satu plot. Ciri-ciri fizikal nenas varieti MD2 ialah sentiasa membesar mengikut saiz yang seragam dari 1.3 kg ke 2.5 kg, berbentuk silinder dan bermata besar yang rata. Jadi ini merupakan buah MD2 di ladang Lembaga Perindustrian Malaysia. Ini adalah buah MD2 yang untuk layak diekspor lah. Dengan jambul dia, dengan buah pattern dia agak bentuk gantang. Ya. Buah MD2 ni kebaikan dia untuk ekspor dan kebanyakan negara-negara luar lebih utamakan pada nenas segar. Nenas segar mana bukan nenas tin ya. Ekspor yang biasa yang negara-negara yang mengekspor adalah Singapura dan juga Timur Tengah. Jadi ini merupakan ladang nenas MD2. Ya. Jadi pattern buah dia macam ni dan nenas MD2 ni asal daripada Filipina. Kita di Filipina adalah mana ladang yang besar lah. Karena kita ambil di situ dan nenas ini merupakan nenas yang disukai di dunia lah. Indeks kematangan buah nenas untuk tujuan ekspor haruslah sudah matang. Keseluruhan mata agak lebih bulat, berwarna hijau tua dengan sedikit kekuningan di celah mata di bahagian pangkal buah dan isi pejal serta kandungan asid masih tinggi. Kepekaan terhadap tempoh untuk penuaian haruslah diutamakan. Buah nenas yang boleh dituai menunjukkan ciri-ciri kematangan terutama pada kelopak mata berbuah dan warna kulitnya. Buah yang cukup matang akan menjamin mutu dan memenuhi kehendak pasaran. Jadi untuk ekspor kita tak perlukan indeks 1 atau 2. Kita perlukan di nenas 2 saja. Jadi contoh dia kulit macam ni lah. Kalau macam ni untuk ekspor tak sesuai. Tapi untuk ekspor buah ini adalah sesuai. Sebab kalau ditimbang ni rasanya dalam 1.5 hingga 1.6 kilo. Jadi untuk satu kotak dia memerlukan 10 kilo, jadi satu kotak dia memerlukan 6 biji.
Buah nenas ialah sejenis buah komposit yang terbentuk dari 100 hingga 200 berbuah. Jambul biasanya terdapat di atas buah yang terdiri daripada batang pendek dan daun. Nenas adalah tanaman jenis tahan kepada keadaan kemarau. Ia boleh hidup dalam taburan hujan tahunan antara 500 ke 3,000 mm. Nenas biasa dibiakkan dengan pembiakan tampang seperti jambul, sulur pangkal, sulur udara dan sulur tangkai. Industri nenas di Malaysia berjaya menjadi salah satu penyumbang utama ekonomi negara. Kadar ekspor nenas segar dan nenas kaleng yang meningkat saban tahun menjadikan pengusaha-pengusaha nenas di Malaysia semakin bersemangat untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan mereka. Atas faktor fizikal nenas itu sendiri yang mempunyai daun yang panjang dan juga tajam menyukarkan kerja-kerja pembersihan dilakukan. Namun kini terdapat satu inovasi yang diusahakan di Johor mampu mengatasi masalah tersebut. Mari sama-sama kita saksikan. Biasanya, petani perlu memotong rumput di ladang nenas sebanyak seminggu sekali. Mereka perlu melakukannya secara konsisten bagi memastikan ladang nenas sentiasa bersih daripada rumput dan tumbuhan parasit yang lain. Memotong rumput dengan cara konvensional memerlukan petani membongkok dan memasukkan tangan di celah pokok nenas yang berduri. Kerja memotong rumput menggunakan mesin sebenarnya dapat membantu mengoptimumkan pengawalan pertumbuhan rumput. Tetapi, mesin pemotong rumput yang sering digunakan oleh petani sebenarnya mempunyai mata yang dapat membantutkan pembesaran buah nenas. Kerana itu, Sopa Yahya mencipta satu alat berbentuk piring bulat dan ia digunakan sebagai pelindung kepada mata pemotong rumput. Jadi, apabila beliau membuat kerja memotong rumput, masalah-masalah yang dialami sebelum ini dapat diatasi. Benda ni simple dia, memang simple. Orang tanam jagung pun dia beli. Tapi sebenarnya mesin rumput ni bukan ni untuk nenas saja. Tanam jagung, keladi ke ubi ataupun kita ada nursery sikit atau teliti rumah yang ada kawasan-kawasan rumah ada pokok bunga, insya-Allah. Pasal benda ni dilindungi, matanya dilindungi. Tak secara langsung benda yang kita sayang kita terbela lah. Tidak ada masalah apa, hanya dia benda yang kita tak mau aja macam rumput dia akan dia akan hancur lah. Itu yang kita nak, benda ni berjaya kita cipta benda ni untuk orang ramai lah. Menyedari bahan terbuang terutama komponen kenderaan terpakai masih mempunyai nilai komersial, mendorong seorang petani, Sopa Yahya dari Kampung Parit Kemin Air Hitam membuka bengkel menghasilkan produk inovasi daripada bahan berkenaan. Mesin-mesin ciptaan Sopa Yahya sering mendapat perhatian petani-petani yang lain. Sekarang mesin rumput ni dah diubah suai. Jadi kita sepatutnya menggunakan dah lama, tapi baru jumpa. Sebab itulah kalau boleh dari segi pokok nenas, pokok-pokok bunga tu yang halaman rumah kalau kita gunakan ini, dia cuma berputar aja, tak mengenakan batang pokoknya. Jadi yang senangnya itu. Kalau kita pakai tangan, tak ada apa ke, kerengga ke, itu biasalah. Kalau kita memetik rumput. Tapi kalau gunakan ini, dah terjamin 100%. Dah tak ada masalah apa-apa. Teknologi dalam pertanian kian berkembang. Begitu jugalah halnya dengan kaedah menanam nenas menggunakan kaedah penunggal. Penunggal adalah cara konvensional yang digunakan untuk membuat lubang pada tanah sebelum menanam anak benih nenas dengan menggunakan kayu berdiameter 3 cm, di mana kayu akan dicucuk ke tanah satu persatu mengikut barisan yang sudah ditandakan dengan tali. Untuk tanaman nenas, seekar tanah biasanya boleh memuatkan lebih kurang 16,000 anak benih.
Zaman sekarang siapa-siapa yang nanam pohon nanas menggunakan penugal memang tak maju lah. Cakap tegang tak maju. Bayangkan kalau 1 minit hanya 10 lubang, 20 lubang. Berbanding dengan satu mesin yang saya cipta ni 300 lubang 1 minit. Bayangkan. Betapa jauhnya tu. Itu mesin yang kedua lah. Mesin yang ketiga saya, macam membaja. Membaja tu bersama juga. Membaja betul-betul dia mesra alam lah. Dicipta khas untuk mesra alam. Tidak ada satu tenaga macam minyak, petrol atau bateri, tak ada. Dia gravity. Dia tuang dalam tong galas, seperti galas, kita hanya buka dia punya injap terus membaja. Cukup senang. Jika mesin-mesin yang dicipta Sopa Yahya dapat dipatenkan satu hari nanti, maka sudah pasti beliau akan menjadi seorang pengusaha nanas contoh kerana berjaya membuktikan pada negara bahawa pengusaha berskala kecil juga mampu untuk mencapai kejayaan dalam perusahaan yang dijalankan. Pengusaha seperti Sopa Yahya dan mesin-mesin ciptaannya patut diberi perhatian dan pendedahan yang lebih luas supaya dapat dimanfaatkan bersama oleh pengusaha tanaman nanas yang lain. Bukan sahaja di sekitar Muar, Johor, malah ia patut digunakan oleh pengusaha-pengusaha nanas di seluruh negara, terutamanya pengusaha-pengusaha kecil. Produk inovasi ciptaannya hanya untuk kegunaan golongan petani bagi membantu mereka memudahkan kerja, membangunkan tanah pertanian. Di samping, ia juga dijual mengikut kemampuan golongan itu. Nanas merupakan buah yang paling berpotensi dan memiliki ciri pelbagai guna. Permintaan terhadap nanas amat tinggi, khasnya dari Timur Tengah, Eropah dan Australia. Industri hiliran berasaskan nanas turut berkembang bagi pasaran serantau dan antarabangsa. Nanas mempunyai khasiat vitamin A, juga mempunyai asid sitrik yang mampu memecahkan lemak dan juga menguruskan badan. Tahukah anda sebenarnya daun nanas yang sebelum ini dibuang begitu sahaja juga mempunyai nilai? Mari kita sama-sama saksikan inovasi pembibitan kertas dengan menggunakan daun nanas. Penggunaan pokok kayu sebagai bahan utama dalam penghasilan kertas menyebabkan penebangan pokok secara berleluasa. Dengan lahirnya inovasi baharu, Sahabat Craft Enterprise terletak di Asahan Melaka menghasilkan kertas berkualiti. Saat kebanyakan usahawan lebih tertumpu kepada produk berasaskan buah nanas, Encik Muhammad Syamsul Salim melahirkan inovasi memproses daun nanas terbuang menjadi kertas mesra alam. Proses penghasilan beg kertas bermula dengan penyediaan bahan mentah. Daun nanas dipotong sehingga menjadi kecil. Kemudiannya daun nanas tersebut akan dibasuh untuk membuang kotoran-kotoran yang terdapat pada daun nanas. Air dipanaskan sehingga mencapai suhu 100 darjah Celsius. Selepas itu, sodium hypochlorite and hydrox powder diletakkan ke dalam air dan daun nanas dimasukkan ke dalam air tersebut. Ini serat daun nanas yang telah dikisar daripada pengisaran yang pertama tadi. Kaedah menghasilkan kertas ini tidak memerlukan proses rumit serta tanpa campuran bahan kimia. Menjadikannya mesra alam malah setanding dengan kualiti kertas fiber yang sedia ada di pasaran. Sekarang proses kita membuat acuan kertas. Kita masukkan serat daun nanas yang kita halus ni perlahan demi perlahan untuk proses rataan. Supaya air lebihan daripada proses kisaran ini akan keluar. Dan rataan kertas ni akan menjadi begitu sekata. Acuan kertas kemudiannya dijemur untuk dikeringkan selama 1 atau 2 hari. Inilah proses pengeringan kertas serat nanas yang telah dimendapkan air. Dan juga telah proses mendapan serat daun nanas. Proses pengeringan mengambil masa lebih kurang sehari.
Kertas yang diperbuat daripada fiber daun nanas mampu menghasilkan produk bermutu tinggi dan tahan lasak berbanding kertas yang dihasilkan daripada palpa pokok. Penghasilan produk mesra alam ini secara komersial mampu mengurangkan kebergantungan terhadap palpa kayu yang kini menjadi bahan utama dalam pembuatan kertas. Selain daripada menyelamatkan alam sekitar, penggunaan beg kertas yang diperbuat daripada nenas juga akan memberi keuntungan kepada pengusaha-pengusaha tanaman nenas kerana ia akan memberi tambahan pendapatan bagi hasil daripada penjualan daun nanas tersebut. Selain daripada itu, ia dapat meluaskan lagi tanaman nenas di negara ini. Ini kerana selain buah nenas yang boleh dimakan, daun nanas juga boleh dijadikan kertas. Ini menunjukkan keseluruhan pokok nenas boleh digunakan. Telur itik sebenarnya memberi satu pulangan yang lumayan dalam industri peternakan. Telur itik yang segar akan diambil untuk dijadikan telur masin. Sebelum proses pembuatan telur masin dilakukan, telur akan dipilih dan dipastikan baik tanpa ada sebarang kecacatan di dalamnya. Untuk memastikan telur itu berkeadaan baik, kaedah menggunakan suluh cahaya digunakan. Telur masin merujuk kepada telur yang diawet dengan menggunakan garam bagi mengekalkan ketahanannya. Jenis telur masin yang paling popular adalah telur itik. Ini adalah kerana kuningnya yang lebih besar. Tetapi telur ayam turut boleh dijadikan telur masin. Telur adalah merupakan hasil yang akan segar dalam masa 1 ke 2 minggu sahaja dengan penjagaan yang baik. Dan selepas itu akan menurun atau akan rosak sehingga menjadi telur tembelang. Proses memasinkan telur adalah satu kaedah penyimpanan telur agar dapat disimpan lama tanpa mengurangkan zat penting dalam telur. Proses melarutkan garam dalam adunan dilakukan terlebih dahulu. Kemudian, penggunaan mesin dalam membuat pembalut telur dari arang atau sekam padi serta tanah liat akan memudahkan para pengusaha. Proses menggaulkan garam, arang atau sekam, tanah liat dan sedikit air hendaklah dilakukan serentak agar adunan tadi sebati. Sukatan yang betul akan menentukan tahap kemasinan telur itu. Sekian saja paparan Agrotech untuk episod kali ini. Terima kasih kepada anda penonton setia kami. Seperti biasa, seandainya anda punya sebarang informasi ataupun maklumat berguna yang boleh menambah baik lagi rancangan ini, salurkan terus ke alamat email yang tertera di kaca televisyen anda. Moga berjumpa lagi di episod akan datang. Pertanyaan adalah perniagaan.